Kota ini dahulunya dikenali sebagai Yathrib. Selepas penghijrahan Rasulullah SAW, baginda telah menukar nama kota ini kepada Kota Madinah atau kota yang bermandikan cahaya Nabi SAW. Masjid yang tersergam ini dikenali sebagai Masjid Nabawi. Ia merupakan sejarah terpenting dalam perkembangan Islam. Daripada Abu Hurairah, sabda junjungan Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, "Janganlah kau mementingkan kepergian kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku, Masjid Madinah ini, dan Masjid Aqsa." Keutamaan Raudah sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di antara rumah dan mimbarku adalah taman dari taman-taman syurga, dan mimbarku di atas telagaku." Raudah merupakan salah satu tempat mustajab berdoa. Di sinilah junjungan mulia kita Nabi Muhammad SAW dimakamkan bersama 2 sahabat baginda, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Jemaah disunatkan memberi salam kepada mereka. Masjid ini dibina oleh Rasulullah SAW sendiri pada tahun pertama Hijrah, yaitu 622 Masihi, selepas Masjid Quba ketika peristiwa penghijrahan Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. Ketika di Madinah, jemaah akan dibawa menziarahi Masjid Quba. Masjid Quba ini merupakan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW bersama sahabat baginda ketika peristiwa hijrah. Barang siapa yang berwuduk di rumahnya kemudian pergi ke Masjid Quba untuk solat, dia mendapat pahala seperti mengerjakan umrah. Rasulullah SAW sering pergi ke Masjid Quba ini pada setiap hari Sabtu, sama ada menaiki unta atau berjalan kaki untuk menunaikan solat. Jemaah juga akan dibawa menziarahi Masjid Qiblatain. Qiblatain bermaksud 2 kiblat. Masjid ini mencatatkan sejarah terpenting dalam Islam kerana di sini terjadinya peristiwa pertukaran kiblat ketika baginda Rasulullah sedang solat di dalam masjid ini. Wahyu turun agar baginda menukar kiblat dari Baitul Maqdis, Palestin ke Kaabah di Makkah. Kemudian jemaah akan dibawa menuju ke Syuhada Uhud.
Di Jabal Uhud ini, pernah tercetusnya peperangan dahsyat di antara pasukan Islam dengan kafir Quraisy. Pertempuran yang dikenali sebagai Perang Uhud itu telah mengorbankan Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan pejuang Islam yang lain. Di sini juga terdapat makam Sayyidus Syuhada, iaitu penghulu kepada sekalian orang mati syahid. Jemaah juga boleh membeli belah di Pasar Madinah atau Pasar Kurma. Di sini terdapat pelbagai jenis kekacang dan kurma. Kurma yang paling diminati adalah kurma ajwa atau disebut kurma Nabi. Ini merupakan salah satu kegemaran Rasulullah. Suasana malam di Masjid Nabawi ini tidak pernah sepi dengan jemaah yang ingin terus beribadah. Inilah caranya memakai ihram. Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah merupakan miqat bagi penduduk Madinah atau yang datang dari arah atau lewat Madinah. Ia juga merupakan salah satu tempat miqat disandarkan pada hadis Nabi. Di sini para jemaah akan menjatuhkan niat ihram dan bermulalah larangan ihram. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Masjidil Haram ini merupakan tempat paling suci bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana di sinilah terdapatnya Kaabah yang merupakan kiblat bagi seluruh umat Islam. Di dalamnya juga terdapat sejarah yang sungguh mengagumkan seperti makam Ibrahim, Telaga Zamzam, Bukit Safa dan Marwah, serta Multazam. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa solat di masjidku, yakni Masjid Nabawi, memiliki pahala 1000 kali dan solat di Masjidil Haram di Mekah memiliki pahala 100,000 kali. Para jemaah akan melakukan tawaf rukun bermula dari Hajar Aswad disertai dengan niat dan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dengan yakin. Selepas mengerjakan tawaf, jemaah disunatkan mengerjakan solat sunat tawaf 2 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, "Solatlah kamu di sini jika kamu ingin solat di dalam Kaabah, kerana ini termasuk sebahagian dari Kaabah." Binaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam mempunyai 4 penjuru, iaitu Rukun Iraqi, Syami, Yamani dan Hajarul Aswad. Multazam merupakan dinding Kaabah yang terletak di antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Tempat ini merupakan tempat utama dalam berdoa setelah selesai mengerjakan tawaf. Makam Ibrahim
adalah bekas kedua tapak kaki Ibrahim yang masih jelas kelihatan. Selepas mengerjakan tawaf, jemaah akan mengerjakan sa'i. Sa'i ini bermula dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali dengan yakin. Ia disunatkan bagi lelaki berlari-lari anak pada tiang hijau dan berdoa. Firman Allah SWT, sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah sebahagian daripada syiar atau lambang agama Allah. Maksud tahallul ialah bercukur atau bergunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Bagi jemaah yang ingin mengucup Hajar Aswad, hukumnya adalah sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma أرضعت وتضع كل ذات حمل Jemaah akan dibawa menziarahi tempat-tempat di sekitar kota Mekah seperti Padang Arafah. Padang Arafah ini telah menjadi tempat wukuf bagi jemaah ketika musim haji. Di sini juga turunnya wahyu terakhir sebelum baginda wafat yang bermaksud, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan aku telah redha Islam itu menjadi agamamu. Jabal Rahmah yang bermaksud Bukit Kasih Sayang mengingatkan kita pada peristiwa Nabi Adam AS dan Hawa yang diturunkan ke bumi. Dari Padang Arafah, jemaah akan dibawa menuju ke Mina. Di Mina ini terdapat 3 jamrah, yaitu Jamrah Al-Ula, Jamrah Al-Wusta, dan Jamrah Al-Aqabah. Pada hari-hari tasyrik, jemaah diwajibkan melontar ke 3 jamrah tersebut. Lontaran pada ketiga-tiga jamrah itu adalah simbolik terhadap perjuangan Nabi Allah Ibrahim yang diganggu iblis semasa hendak menyembelih putranya Ismail. Kemudian, jemaah akan dibawa menziarahi Gua Hira. Gua Hira merupakan satu tempat yang bersejarah dalam sinar Islam, kerana di sinilah wahyu pertama diturunkan melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gua Hira ini juga dikenali dengan nama Jabal Nur atau Gunung Cahaya. Bagi jemaah yang ingin mengerjakan umrah sunnat, mereka boleh berihram dan menjatuhkan niat di Tanaim. Kemudian, ia boleh terus melakukan tawaf, sa'i dan rukuk-rukuk yang lain seperti biasa. Bagi jemaah yang ingin membeli belah, kota Mekah menyediakan pelbagai barangan menarik yang boleh dibawa pulang ke tanah air untuk dijadikan cenderamata maupun kenang-kenangan.
Sebelum meninggalkan kota Mekah, jemaah yang ingin pulang ke tanah air atau pergi ke sesuatu tempat melebihi 2 marhalah hendaklah melakukan tawaf wida, iaitu tawaf selamat tinggal. Antara satu umrah ke satu umrah adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali syurga.